Suara cikgu jelas? Suara cikgu? Jelas. Alright. Jadi yang belum on camera tu boleh on camera Okey. Jadi untuk kita punya kelas pada malam ni, sebelum kita pergi lagi jauh, masing-masing boleh mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syaratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi cikgu akan teruskan dah kepada kelas kita pada hari ini. Okey, jadi cikgu akan mula share skrin. Sharifah, boleh nampak ke skrin cikgu? Boleh. Boleh nampak dah Sharifah? Ke tak boleh? Masing-masing boleh nampak ke skrin cikgu? Boleh. Okey, kalau tak boleh bagi tahu, takut dia tengah loading. Hujan sekarang ni. Okey. Jadi hari ini apa yang kita nak buat adalah kita akan pergi kepada perbincangan USA bagi set 1. Perbincangan USA bagi set 1. Jadi untuk bulan 10 ni, cikgu akan ada sampai set 4. Jadi kamu daripada situ, kamu cubalah tengok sama ada set 1 markah kamu berapa, set 2 berapa, set 3 berapa, set 4 berapa. Adakah makin naik, adakah makin turun, adakah makin maintain. Itu yang pertama. Yang kedua, macam mana pemahaman kamu terhadap matematik ni? Adakah meningkat biasa je ke ataupun tak ada langsung meningkat? Okey. Jadi macam mana kita nak tengok matematik kita meningkat? Yang pertama adalah macam mana kamu belajar daripada sesuatu soalan. Belajar dari soalan adalah lagi banyak kita boleh faham. Sebab bila kita belajar daripada soalan, kita boleh tahu yang mana salah dan yang mana betul. Kelebihan kita belajar daripada soalan adalah kita boleh faham mana yang salah dan mana yang betul. Itu yang pertama. Kita boleh tahulah mana salah dan betul. Yang kedua adalah kita akan nampak jalan kerja yang lebih jelas. Bila kita buat soalan, kita akan nampak jalan kerja lebih jelas. Dan yang terakhir, bila kita belajar daripada soalan, kita akan refresh balik. Kita akan ulang kaji balik nota lepas. Nota lepas. Kita bila nak periksa ni, kita tak sanggup dah kita nak buka satu buku tu. Siapa je sanggup? Jadi, cara kita ulang kaji adalah kita buka satu soalan, kita just fokus kepada soalan itu sahaja. Jadi, setiap kali kita belajar daripada soalan, cikgu nak kamu dapat 3 benda daripada sini. Macam mana cikgu nak tunjuk kamu macam mana salah dan mana betul? Setiap soalan cikgu akan terangkan kenapa dia salah dan kenapa dia betul. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap soalan cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Jadi salin. Yang ketiga, ulang kaji nota lepas. Setiap soalan kalau ada nota yang berkaitan, cikgu akan beri kepada kamu on the spot masa ni juga. Jadi 3 benda ni cikgu akan bagi kamu pada malam ni. Yang penting kamu fokus dan salin. Mana ada orang fokus tapi tak salin. Okey. Jadi apa yang cikgu nak kamu buat adalah sediakan satu ruang khas dalam buku latihan kamu untuk fokus kepada latihan-latihan UASA. Boleh ke semua? Boleh. Okey. Jadi masing-masing untuk siapa-siapa yang dah ambil UASA, ni set 2 lah. Kita pergi kepada set 1. Okey. Jadi masing-masing boleh pergi kepada set 1, pergi dekat link kelas tu. Pergi dekat link kelas pula dah. Pergi dekat link ni, kamu tekan je balik. Bila kamu tekan balik, alamak, ini cikgu tak buat lagi Alamak. Tak apalah. Okey,
Masing-masing, kamu boleh je tekan balik soalan tu. Kamu akan nampak mana yang betul dan mana yang salah. Kamu akan nampak mana yang betul dan mana yang salah. Silap, kamu akan nampak apa yang kamu buat lah. Okey, jadi kita akan mulakan kita punya kelas. Boleh ke semua? Cikgu nak mulakan kepada kita punya kelas? Boleh. Boleh. Okey, jadi salin apa yang cikgu tunjuk kat depan. Takut masuk dalam UASA kamu. Sebab soalan-soalan ni, cikgu ambil daripada buku UASA. Okay. Cikgu ambil daripada set-set UASA. Kod. Kalau cikgu kamu guna buku yang sama. Banyak guru guna buku ni Ini modul Sasbadi. Banyak guru guna buku tu. Jadi cuba buat. Cuba salin, cuba fahamkan. Okey, untuk siapa-siapa yang jawab lambat. Hari tu cikgu maki ada 51, tiba-tiba dah 60 dah ni. Maksudnya ada yang baru jawab. Cikgu takkan update dah markah. Sebab dia banyak kerja tau. Nak buat soalan dah 40 soalan. Lepas tu nak kena marking lagi. Ada jawab lambat, cikgu kena buka balik set ni. Cikgu kena tengok balik mana betul, mana salah. Jadi banyak benda. Jadi pastikan untuk set 2 ni kamu jawab on time. On time ni maksudnya kamu hantarlah sebelum hari Sabtu. Sebab malam Ahad tu cikgu nak update dah. Boleh ke semua? Boleh. Okey. Jadi cikgu akan pergi kepada soalan nombor 1. Jadi masing-masing boleh tengok dekat soalan nombor 1 ni. Cikgu akan bagi sekali dengan nota. Soalan nombor 1 adalah berkaitan dengan pola dan jujukan. Okey, jadi dekat sini dia minta kita cari kita punya pola. Pola ni nota dia masing-masing. Tengok kat hadapan, nota dia pola boleh dalam keadaan tambah, pola boleh dalam keadaan tolak, pola boleh dalam keadaan darab dan pola boleh dalam keadaan bahagi. Tambah dengan darab adalah apabila nombor tu meningkat. Sama juga darab pun bila nombor tu meningkat. Kalau tolak bila nombor tu menurun. Sama juga bahagi bila nombor tu menurun. Formula untuk kita dapatkan tambah berapa, kita ambil nombor depan, kita ambil nombor cikgu buat dalam tulisan masa warna merah lah. Okey, nombor depan tolak belakang. Kalau darab nombor depan bahagi belakang. Jadi benda yang sama kita apply dekat belah bahagi dan benda yang sama kita apply. Apply ni kita guna pada tolak. Ini je nota untuk pola dan jujukan. Sampai sini semua jelas? Boleh faham? Boleh follow lagi? Boleh. Okey, salin nota cikgu ni. Salin nota cikgu ni. Okey, jadi untuk pergi kepada soalan yang pertama adalah kita pergi kepada pola ni, jujukan ni. 1, -2, 4, -8, X. Dia suruh bagi tahu nilai X diperoleh dengan apa. Maksudnya dia nak kamu bagi tahu apa pola dia. Sekarang ni kamu tak boleh nak nampak sebab dia meningkat. Lepas tu menurun, meningkat, menurun, meningkat, menurun. Jadi bila kamu berhadapan dengan situasi ni, jujukan ni dia ada banyak jenis. Jadi kamu memang benda ni adalah yang asas. Tapi bila nak selesaikan jujukan ni, kamu padamkan dulu negatif tu. Kamu padamkan sekejap negatif tu. Jadi dekat sini cikgu padam sekejap negatif kita. Cikgu padam sekejap negatif kita. Jadi dekat sini cikgu akan nampak 1, 2, 4, 8. Jadi nombor tu meningkat. Jelas ke semua sampai situ? Jelas. Jadi bila dia meningkat, cikgu boleh guna tambah ataupun darab. Cumanya dekat sini kita akan pakai darab. Sebab apa? Sebab tambah dia takkan jadi sekejap positif, sekejap negatif, sekejap positif, sekejap negatif. Tambah takkan jadi macam tu. Jadi dekat sini kita pakai darab. Darab formula dia, jadi dekat sini kita dah faham lah. Okey, kita kena pakai darab.
Darab formula dia nombor depan bahagi nombor belakang. Nombor depan dia negatif 2 bahagi dengan nombor belakang. Negatif 2 bahagi 1 kita dapat negatif 2. Bermakna pola kita dekat sini adalah darab negatif 2. Darab negatif 2. Darab dengan negatif 2. Ceklah 1 darab negatif 2 dapat negatif 2. Negatif 2 darab negatif 2 dapat 4. 4 darab negatif 2 dapat negatif 8. Jadi dekat sini jawapan kita adalah mendarab nombor negatif 8 dengan okey betul. Mendarab nombor negatif 8 dengan negatif 2 sebab apa? Sebab kita nak cari X. Jadi nak dapatkan X negatif 8 darabkan dengan negatif 2. Jadi barulah kita dapat X kita iaitu 16. Jelas? Boleh faham nombor 1? Boleh. Jadi ini nota dia. Mana nota dia? Ni nota dia. Punyalah ringkas cikgu bagi nota tu. Apalah salahnya kamu salin? Okey. Dah. Ni jalan kerja dia. Cikgu siap tunjuk jalan kerja dia. Macam mana nak buat kok dah terlupa. Okey. Cikgu nak terus kepada nombor yang berikutnya. Boleh ke semua? Boleh. Boleh. Okey. Okey. Jadi dah dapat dah nombor 1. Kita pergi kepada nombor 2. Okey. Nombor 2 dekat sini, dia nak tanya pula antara berikut yang manakah bukan jujukan. Okey. Jadi, masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita akan pergi selesaikan soalan nombor 2 dengan menggunakan nota yang sama. Okey, untuk nombor 2 dekat sini, cikgu bagi extra note. Dia nak bagi tahu jujukan. Tapi kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan pola. Pola adalah perubahan nombor ke nombor. Jujukan maksudnya apa? Maksudnya 3, 5, 3 ke 5 contohlah. Jadi orang tanya apa tu pola? Inilah pola kita. Ini adalah dikira sebagai kita punya pola. Jelas? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, kita Boleh. pergi pula kepada apa yang dimaksudkan dengan jujukan. Jujukan adalah susunan nombor, susunan nombor dengan pola yang sama. Tu perbezaan pola dan jujukan. Pola tu apa perubahan dia? Tapi jujukan adalah satu susunan nombor yang mana kamu kena pastikan setiap perubahan daripada nombor ke nombor mempunyai pola yang sama. Jadi kita akan pergi kepada soalan A. Soalan A kamu boleh tengok dekat sini negatif 5, negatif 1, 3, 7. Cikgu nampak dia meningkat, cikgu pakai dia tambah. Tambah formula dia depan tolak belakang. Cikgu ambil depan negatif 1, negatif 1 tolak belakang kita negatif 5. Kita tekan kalkulator, kita akan dapat 4. Maksudnya cikgu pakai tambah. Jadi cikgu dapat pola cikgu tambah 4. Tambah 4. Tambah 4. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Jadi untuk soalan A, dia punya pola tu sama. Semua sama. Jadi bila dia semua sama, kita namakan dia sebagai jujukan. Itu cara dia. Jadi A dikira sebagai jujukan. Okey, kita pergi pula kepada soalan B. Soalan B, negatif 4, 1, 6, 11. Sama juga kat sini, cikgu akan pakai tambah. Formula tambah depan tolak belakang. Depan kita 1, belakang kita negatif 4. 1 tolak dengan negatif 4, kita tekan kalkulator, kita dapat 5. Bermakna tambah 5, tambah 5, tambah 5. Dia mempunyai perubahan pola yang sama. Jadi B dikira sebagai jujukan. Kemudian kita pergi pula kepada soalan C. Soalan C, 2, negatif 6, 18, negatif 54. Sama macam tadi. Macam soalan nombor 1. Okey, kat sini cikgu pakai darab. Darab formula dia depan bahagi belakang. Depan kita negatif 6 bahagi dengan 2. Negatif 6 bahagi 2. Kamu tekan kalkulator. Dekat sini kamu akan dapat negatif 3. Bermakna pola dia sini. Bermakna pola dia dekat sini adalah darab negatif 3. Darab negatif 3. Darab negatif 3. Mudah sangat kalau kamu faham nota cikgu. Dan akhir sekali D.
4, 8, 12, 18. Dekat sini, kamu takkan jumpa dia punya pola. Pola dia kamu nampak dia meningkat. Okey, kalau dia meningkat, cikgu cuba pakai dia tambah. Nombor depan tolak belakang. Depan kita 8 tolak dengan 4. 8 tolak dengan 4, cikgu dapat 4. Jadi, tambah 4. Okey, betul dah. 8 tambah 4 dapat 12. Tetapi 12 tambah 4 sepatutnya 16, bukan 18. Jadi jawapan kita bukan jujukan adalah D. Boleh faham ke nombor 2? Boleh. Cikgu terang satu-satu tu. Okey. Okey. Cikgu dah sampai sini ni. Boleh cikgu pergi? Boleh cikgu teruskan? Boleh. Boleh. Alright. Jadi, cikgu minta maaf kalau cikgu laju sangat tau. Kalau cikgu laju, cikgu stop. Saya nak salin nota. Kalau tak sempat salin, kamu screenshot dulu. Kamu screenshot dulu. Alright semua, cikgu pergi kepada soalan nombor 3. Boleh? Boleh. 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 Alright, kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Untuk yang seterusnya, Okey, untuk yang seterusnya kita akan pergi kepada nombor 3. Nombor 3 dekat sini kita pergi kepada segitiga Pascal. Segitiga Pascal ni macam mana nak buat? Senang je. Tengok nota cikgu. Segitiga Pascal. Pascal ke Pascal ke ikut kamulah. Dia punya tips dekat sini adalah tambah 2 nombor di atasnya. Jadi kalau kamu nak cari P, kamu tengok dekat atas dia ada 1. Jadi bila ada 1, maksudnya P tu tak boleh tambah apa-apa dah. Sebab dekat atas dia adalah ada 1 kad sahaja. Jadi P sama dengan 1. Jadi A ni betul. Kemudian kita pergi pula kepada Q. Q atas dia ada 2 dengan 1. Jadi Q dekat sini 2 tambah 1 kita dapat 3. Jadi bila kita dapat Q sama dengan 3, B kita betul. Kemudian kita pergi kepada R. R dekat sini 3. Okey, Q kita dapat tadi 3. Jadi R adalah 3 tambah 3 kita dapat 6. Jadi R adalah 6. S 5. Okey, untuk S masing-masing boleh tengok. S, R tambah dengan 4. Untuk S, R kita dah dapat 6 tambahkan dengan 4. S sepatutnya jawapan dia adalah 10 tapi dia tunjuk 5. Jadi bila dia kata manakah yang tidak benar, S lah yang tidak benar. Sepatut jawapannya 10 bukan 5. Jelaskan semua nombor 3? Jelas. Okey. Dah salin dah nota cikgu? Ya. Okay, screenshot. Cikgu takut tak sempat masa. Jadi cikgu pergi agak laju sedikit. Tapi kamu boleh screenshot. Screenshot ni kamu tinggal tekan satu butang tu je, print screen. Print screen. Kalau kamu ada phone, tengah buka pakai phone sekarang, macam tu je. Swipe down. Okey, Atira dapat nota cikgu? Dapat. Okey, habis kita pergi kepada nombor 4. Untuk soalan nombor 4, ramai cikgu tengok yang salah. Jadi masing-masing boleh tengok kepada nombor 4, cikgu guna formula ni. Okey, masing-masing boleh tengok kepada nombor 4. Okey, nombor 4 ni dia 8, 4, 2, 1, ... 1/16. Sekarang ni tentukan bilangan sebutan dalam jujukan itu. Maksudnya ini satu jujukan. Jujukan ni dia berhenti dekat 1/16. Dia berhenti dekat sini. Sekarang ini sebutan pertama, ni sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat. Soalan dia dekat sini adalah 1/16 ni sebutan keberapa? Jelas ke semua soalan nak? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi cari pola dia dulu.
Cari pola dia dulu. Jadi untuk soalan ni, bila kamu tengok soalan dia 8, 4, 2, 1 makin mengecil. Bila dia makin mengecil, dekat sini cikgu ajar. Bila dia makin kecil, kamu boleh pakai dia tolak ataupun bahagi. Cumanya, bila kamu nampak dia dalam keadaan pecahan, ada pecahan dekat sini, sila hati-hati. Sebab bila kamu nampak dia pecahan, kamu dah mustahil. Dia bukan dalam keadaan tambah, dia bukan dalam keadaan tolak. Dia boleh jadi dalam keadaan darab dan dia boleh jadi dalam keadaan bahagi. Jadi macam mana? Boleh test satu-satu. Formula dia sama. Nombor depan bahagi nombor belakang. Nombor depan kita 4 bahagi nombor belakang. Kita akan dapat 4 bahagi dengan 8. 4 bahagi 8, kita tekan kalkulator, kita akan dapat 1/2. Kita akan dapat 1/2. Jadi dekat sini kamu boleh test satu-satu sama ada nak pakai darab ataupun bahagi. Sebab kamu akan dapat nombor tu bergantung kepada apa yang kamu pakai. Apa maksud cikgu? Maksud cikgu sekarang ini pola dia 1/2. Kalau dekat sini cikgu pakai darab, tengok 8 darab 1/2. Kamu akan dapat 4. 4 darab 1/2. Kamu akan dapat 2. 2 darab 1/2. Kamu akan dapat 1. 1 darab 1/2. Dapat berapa semua? 1 darab 1/2. 1 darab 1/2 dapat berapa? 1/2. 1/2. 1/2. Kita teruskan. 1/2. 1 darab 1/2. 1/2 darab 1/2 dapat berapa? 1/4. 1/4. Alamak, warna merah pula 1/4. Okey, darab lagi dengan 1/2. 1/4 darab 1/2 dapat berapa? 1/8. 1/8. 1/8 darab lagi sekali 1/2 dapat berapa? 1/16. 1/16. Bila kita dah sampai 1/16, kita stop. Jadi bila kita dah berhenti dekat sini, kita tengok ada berapa sebutan kita. Sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Jadi jawapan kita dekat sini B. Tu cara jawab dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Salin nota cikgu. Tak sempat salin, screenshot. Tak sempat salin, jangan lupa screenshot. Okey, dah. Boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey, selesai nombor 4. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 5. Screenshot tau. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 5. Masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Raja di bawah menunjukkan 4 bentuk yang pertama dalam satu jujukan. Tentukan bilangan segi 4 sama dalam bentuk ke-6. Jadi cara dia dekat sini, dia nak tahu berapa bilangan segi 4. Kalau boleh kamu tulislah berapa bilangan segi 4 untuk sebutan ke-6. Kamu kiralah. Sebutan pertama ada 4. Sebutan kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Sebutan ketiga, bentuk ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13.
Jadi dekat sini, ini baru sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat. Dia nak sebutan keenam, bermakna kamu kena cari sebutan kelima dan sebutan keenam. Jadi sebelum kamu nak cari tu, kamu kena cari pola dia. Jadi kamu nampak dia meningkat, boleh pakai tambah. Tambah formula untuk tambah nombor depan tolak nombor belakang 7 tolak 4 kamu dapat 3. Bermakna pola kamu tambah 3 tambah 3 tambah 3. 13 tambah dengan 3 kamu dapat 16. 16 tambah dengan 3 kamu akan dapat 19. Maksudnya sebutan ke-6 ada 19 kotak. Jawapan kita B. Boleh faham nombor 5? Boleh. Yang lain nak dengar suara? Jelas? Jelas. Alright. Tak faham tanya. Jangan diam. Okey, selesai. Kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Boleh ke cikgu nak pergi kepada soalan seterusnya? Boleh. Alright. Kita pergi kepada soalan nombor 6. Nombor 7. 4 sebutan yang pertama dalam suatu jujukan nombor. 0, 1, 1, 2. Bila kamu nampak 0, 1, 1 ni, kamu kena ingat dia adalah nombor Fibonacci. Cikgu panggil dia macam itulah. Jadi nombor Fibonacci ni adalah tambah 2 nombor belakang. Salin nota cikgu ni. Kalau tak, bila lagi kamu nak salin? Okey. Jadi macam mana cikgu dapat 1 dekat sini? Sebab belakang dia ada 1 dengan 0. Jadi 1 tambah 0. Macam mana dia dapat 2 dekat sini? Belakang dia ada 1 dengan 1. 1 tambah 1 dapat 2. Kemudian dia nak cari sebutan kelima. Sebutan kelima ni baru 0, 1, 2, 3. Ini baru sebutan 1, sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat, dan dia nak cari sebutan kelima. Sebutan kelima kita tengok 2 nombor belakang dia ada 2 dengan 1. Jadi apa yang kita boleh buat? 2 tambah 1 dekat sini kita dapat 3. Jawapan dia B. Jelas ke semua nombor 7? Jelas. Yes. Inilah jalan kerja dia. Punyalah simple. Okey, dah tengah salin ke ataupun dah habis salin? Dah. Okey. Cikgu akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, untuk soalan yang seterusnya kita akan pergi kepada soalan nombor 8. Soalan nombor 8 dia tanya, manakah antara berikut yang bukan sebutan dalam jujukan itu? 11, 4, -3, -10. Senang cerita, pola dan jujukan ni, siapa jumpa pola dia boleh jawab semua soalan. Pola, nak cari pola, cikgu dah bagi dah tadi nota. Okey, ini dalam keadaan tolak. Jadi formula dia adalah nombor depan tolak nombor belakang. 4 tolak 11. 4 tolak 11 dekat sini kita akan dapat -7. Maksudnya perubahan kita tolak 7, tolak 7, tolak 7. Kita teruskan, kita teruskan, kita teruskan, kita teruskan, kita teruskan. Jadi menggunakan pola -7, tolak 7, tolak 7, tolak 7. 10, -10 tolak -7 kita dapat -17. Oh, ada -17. Bermakna -17 ada dalam sebutan ni. Jadi kita tak bolehlah sebab dia nak cakap yang mana bukan. Okey, kemudian -17 tolak dengan 7 lagi. Kamu akan dapat -24. -24 ada B. Ni betul. -24 dalam jujukan tu. -24 cikgu teruskan. -24, -7 kita dapat -31. Okey, -31 tak ada. Okey, kemudian kita teruskan -31 tolak 7 kamu dapat -38.
Jadi ada negatif 38. Jadi yang tak ada dalam sebutan ni adalah C. Itu jawapan dia. Jelas ke semua nombor 6? Jelas. Ha, Okey, itulah cara nak jawab. Cikgu tunjuk cara nak jawab ni supaya dalam periksa nanti kamu tahu cara nak jawab. Nanti jangan dalam periksa terpinga-pinga. Okey dah, cikgu terus kepada nombor 7 boleh? Boleh. Boleh. Okey. Okey, kita pergi kepada nombor 7. Kembangkan. Okey, untuk kembangkan di hadapan. Kita kalau ada kurungan, kita kembangkan dia punya kurungan lah. Okey, jadi P darab dengan P. Kamu akan dapat P kuasa 2. P ni juga darab dengan negatif 1. Kamu akan dapat negatif 1P. Kemudian 1 ni darabkan dengan P. 1 darab P, kamu akan dapat positif 1P. Negatif 1 darab positif darab negatif, kamu akan dapat ni positif 1 darab negatif 1. Positif darab negatif, kamu dapat negatif 1 darab 1 dapat 1. Dah selesai ke? Cikgu nak tanya, dah selesai ke? Belum. Belum. Kenapa belum? Sebab dekat sini kita ada sebutan serupa. Sebutan serupa tu kita boleh selesaikan. P dengan P. Jadi cara nak selesaikan dia, kita ambil dia punya nilai. Negatif 1 tambah 1. Masing-masing cuba tekan kalkulator, dapat berapa? Kosong. Kosong. Bila kosong, kosong darab P, kamu akan dapat kosong. Bermakna kamu boleh pangkah. Jadi dekat sini jawapan kamu akan dapat P kuasa 2 tolak 1. Jawapan dia adalah A. Menjawab ke semua soalan nombor 8? Jawab. Ya. Okey. Dah? Dah salin dah? Dah. Okey. Okey, cikgu teruskan kepada soalan nombor 9, boleh? Boleh. Boleh. Okey, baik. Boleh. Kita akan pergi kepada soalan nombor 9. Ni faktor sepunya terbesar. Salinlah nota. Salin nota macam mana nak cari faktor sepunya terbesar. Kan cikgu cakap dah tadi, cikgu bagi dah semua soalan tu bukan cikgu main bulat. Okey, ni jawapan dia bukan tu, bukan tu, bukan tu. Jadi cikgu bagi nota dulu, cikgu terang dulu, lepas tu cikgu baru selesaikan. Supaya kamu boleh salin. Tak sempat salin, screenshot. Cikgu tak boleh nak tunggu sebab cikgu ada banyak soalan. Kalau boleh cikgu nak selesaikan semua soalan. Sebab hari tu cikgu jawab, tak sempat masa. Jadi kita sekarang kita nak cari FSTB. FSTB, F faktor, S sepunya, T B besar. Faktor sepunya terbesar. Jadi cara nak cari faktor sepunya terbesar adalah kita guna teknik pemfaktoran level 1. Pemfaktoran level 1. Apa tu pemfaktoran level 1? Kita keluarkan nombor dan huruf. Macam mana nak keluarkan? Yang pertama, kamu boleh keluarkan nombor kalau dia dalam keadaan sifir yang sama. Yang kedua, kamu boleh keluarkan huruf kalau kamu nampak huruf adalah sama. Ni cara dia. Jadi, kita ingat nota cikgu ni, ingat nota cikgu. Rugilah kalau tak ingat. Bila lagi kan kalau kamu nak tulis. Jadi tulis. Amar RSG, dah salin ke tu? Dah. Okey. Last kali, nota kaki dekat sini. Kamu stop pemfaktoran bila tidak boleh keluarkan.
Tidak, bila tidak boleh keluarkan. Jadi, masing-masing kita ada 8x. Tulis 8x. Kita ada 12x kuasa 2. Macam mana nak keluarkan? Apa yang kamu nampak dulu kamu keluarkan. Contohlah, kalau kamu nak selesaikan nombor dulu. 8 dengan 12, kamu tengok dia dalam sifir berapa? Dia dalam sifir berapa? Ada orang, ada pelajar, cikgu tak nafikan lah. Cikgu tak nafikan lah. Mungkinlah sifir dia lemah sedikit. Okey, dia buat 2. Okey, tapi dia boleh jawab 2. 8 bahagi 2 kita dapat 4. 12 bahagi 2 kita dapat 6x kuasa 2. Okey, 4 dengan 6 boleh kecilkan lagi guna sifir 2. Jadi 4 bahagi 2 kita dapat 2. 6 bahagi 2 kita dapat 3x kuasa 2. 2 dengan 3 dekat sini kamu boleh stop. Sebab apa? Sebab dia dah dalam keadaan sifir yang lain. Selesai bab nombor. Jelas ke semua untuk nombor? Jelas. Kemudian kamu tengok pula huruf. Huruf dekat sini dia ada X, sini pun ada X. Keluarkan 1X. 2X bila kamu keluarkan X dekat sini tinggallah 2. 3X kuasa 2 kamu keluarkan 1 je X. Jadi kamu ada 3X dekat sini. Jadi F, S, T, B adalah kamu kena darab semua dekat sini. 2 darab 2 darab 4. Darab dengan X. 2 darab 2 dapat 4. 4 darab X dapat 4X. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Jadi kamu stop bila kamu tiada benda nak dikeluarkan. Sama juga dekat sini. Kalau orang tu, pelajar tu nampak terus dia dalam sifir 4. Tak ada masalah. 8 bahagi 4 dapat 2X. 12 bahagi 4 kita dapat 3X kuasa 2. Jadi kamu dah keluarkan 4 terus. Kemudian kamu keluarkan X 2X, keluarkan X jadi 2. 3X kuasa 2, keluarkan jadi 3X. Jadi tak boleh keluarkan dah, kamu stoplah dekat sini. Lepas tu F, S, T, B, kamu ambil 4 dengan X. 4 darab X, kamu dapat 4X. Jawapan dia C. Ikutlah. Kalau kamu rasa sifir kamu lemah, kamu boleh pakai cara cikgu. Kalau kamu dah strong, kamu boleh pakai cara yang kedua ni lah. Cara pertama, kalau kamu nampak dia nombor genap, bahagi je dengan 2. Sampailah dia tak boleh dibahagi dengan 2. Tu cara dia. Nombor yang seterusnya, kamu boleh selesaikan, kamu boleh agak sifir yang terbesar dalam 8 dengan 12. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Nak dengar sikit suara, jelas ke? Jelas. Nota cikgu bagi dekat sini. Selagi nombor genap, bahagi sahaja dengan 2. Sampai tak boleh dibahagi. Contoh, 8, 4, 2, 12, 6, 3. Kat sini dah bukan nombor genap. Stop bahagi dengan 2. Itu cara dia. Okey dah. Cikgu nak pergi kepada soalan nombor 10 pula. Boleh ke? Boleh. Alright. Zulaika, boleh ke Zulaika? Boleh. Okey. Kita pergi kepada soalan nombor 10. Faktorkan. Okey, untuk pemfaktoran di sini kita kena ingat pemfaktoran dia ada 4 level. Cikgu dah ajar. Kamu pergi dekat WhatsApp kamu, kamu pergi klik dekat belah atas. Cikgu siap tulis dekat sini sebab cikgu tahu bab ni bab yang susah. Kamu pergi dekat sini. Pemfaktoran. Ada 4 level cikgu ajar dekat sini. Okey. Jadi pemfaktoran untuk level pertama adalah kita keluarkan nombor dan huruf. Itu level 1. Level 2 kita pakai formula. Formula kita kat sini A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tambah B. A tolak B. Formula yang ketiga, level yang ketiga adalah kita pakai bentuk lazim. Level 3 guna bila? Bila A X kuasa 2 tambah B X tambah C. Yang keempat, level keempat adalah kamu ada 2 kurungan.
Ini empat-empat ni cikgu terangkan secara detail pada rakaman kelas ni. Kamu klik je dekat cikgu pin message ni, kamu boleh tengok kat pemfaktoran tu untuk kamu study. Jadi dekat sini cikgu akan tunjukkan 6 tolak 54 X kuasa 2. Yang pertama cikgu pakai level 1. Cikgu boleh keluarkan nombor. 6 dengan 54 dua-dua dalam sifir 6. Cikgu keluarkan 6, cikgu buka kurungan. 6 bahagi 6 dapat 1. 54 bahagi dengan 6 kita dapat negatif 9 X kuasa 2. Tahu bang masjid. Jelas ke semua? Ni level 1 cikgu pakai. Jelas. Okey. Level 2 dekat sini kita pakai formula. Kenapa cikgu pakai level 2? Sebab cikgu nampak dia boleh kuasa 2 dekat dua-dua tempat. Jadi masing-masing cikgu asingkan sekejap, cikgu guna warna hijau. Salin lah, salin. Jadi dekat sini kita guna warna hijau, 1 tolak 9 X kuasa 2. Nampakkan kuasa 2 dekat dua-dua belah. 1 nak nampak dia punya kuasa 2 senang saja. Ingat balik, kamu tekan je punca kuasa 1, kamu dapat 1. Maksudnya 1 kuasa 2 sama dengan 1. Jadi no problem lah dekat sini. Maksudnya 1 kuasa 2. Kamu boleh terus tambah 1 kuasa 2. Tolak 9. 9 ni punca kuasa 9. Kamu tekan kalkulator, kamu dapat 3. Apa maksudnya? Maksudnya 3 kuasa 2 kamu dapat 9. Kita gantikan 9 dengan 3 kuasa 2 X kuasa 2. Jelas? Jelas. Jadi Jelas. daripada sini, kamu kena pastikan A ada 1 je kuasa 2, B ada 1 je kuasa 2. 1 kuasa 2 tolak dekat sini ada 2. Kamu boleh gabungkan, letak kurungan, kuasa 2 dekat luar kurungan. Maksudnya 1 akan jadi A kamu, 3X akan jadi B kamu. Jadi daripada sini kita akan dapat 1 tambah 3X. 1 tolak 3X. Kita pun masukkan balik dalam 6, buka kurungan 1 tambah 3X, 1 tolak 3X. Ini jawapan dia. Jadi dekat sini boleh je tambah dulu ataupun tolak dulu, tak ada masalah, jawapan dia D. Menjawab ke? Ya. Masing-masing menjawab ke semua? Nak dengar suara sikit. Ya. Dah salin dah? Dah. Okey. Dah. Alright. Okey, dah. Cikgu nak buat soalan nombor 11 boleh? Boleh. Boleh. Okey. Untuk soalan 11, Untuk soalan 11, ini pun dikira sebagai pemfaktoran. Jadi, cikgu bawa nota cikgu pergi ke sebelah. Ini pecahan cikgu dah ada ajar, kamu boleh tengok balik. Okey, kita nak selesaikan 4X tambah Y, X tambah Y tambah 3Y per X tambah Y. Sekarang ni, kamu boleh fahamkan dulu tambah. Apa yang penting dalam penambahan pecahan sebelum kita buat apa-apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Ada tak siapa-siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa yang paling penting dalam penambahan dan penolakan pecahan? Apa step pertama sekali? Samakan dia Samakan yang punya bawah. bawah. Pandai. Itulah step paling crucial sekali. Samakan pembawah. Kamu kena faham, bila pecahan tu dalam keadaan tambah ataupun tolak, kamu tak boleh lari. Kamu kena samakan pembawah. Jadi, dekat sini, pembawah dia dah sama ke? Nak tanya sikit, pembawah dia dah sama dah? Sama.
Okey. Bila pembawah dia dah sama, apa yang kita nak kena buat seterusnya? Gabungkan. Yes. Pandai Jibril. Ingat lagi nota cikgu. Kita gabungkan dua pecahan menjadi satu pecahan. 4x tambah y tambah 3y per dengan x tambah y. Ini adalah step yang kedua. Kita gabungkan. Okey, step yang seterusnya adalah kita selesaikan 4x, y tambah dengan 3y, kita boleh dapat 4y. Jadi ini adalah step yang seterusnya kita selesaikan. Step yang terakhir adalah kita kena permudahkan ataupun simplify. Jadi untuk permudahkan dekat sini, cikgu asingkan sikit lah. Cikgu asingkan, cikgu buat warna biru ni. Salinlah. 4x tambah 4y per x tambah y. 4 dengan 4. Pemfaktoran level 1 nampak nombor yang sama. Kita keluarkan 4. Kita tinggal dalam kurungan x tambah y per x tambah y. Okey, sampai situ jelas ke pemfaktoran level 1? Jelas. Okey. Jadi daripada sini, kalau ada yang atas dengan bawah sama, kita boleh potong. Jadi dekat sini kita dapat jawapan dia adalah 4 sahaja. Boleh faham ke semua? Boleh. Boleh. Okey ke? Boleh. Baik. Salin. Salin. Tengah salin ke? Nak dengar suara sikit? Ya. Okey, yang salin. Syarifah boleh buat tak ni hari tu? Boleh. Wow, bagus Syarifah. Amar RSG dah salin ke nombor 11? Dah. Dah. Okey, cikgu nak terus kepada nombor 12. Boleh ke semua? Boleh. Boleh. Okey. Cikgu takut tak sempat sebenarnya. Sudah tinggal sejam dah. Okey, jadi kita pergi kepada nombor 12. Nombor 12, P sama dengan R tolak 2Q. Bila dia kata ungkapkan Q, maksudnya dia nak Q tu tinggal sorang-sorang. Bila dia sebut perkataan ungkapkan sesuatu nombor, nombor tu kena tinggal sorang-sorang. Senang cerita, kita tukar perkataan ungkapkan kepada tinggalkan sorang-sorang. Ingat cakap cikgu, ni nota cikgu dekat sini. Salin, bila kamu nampak perkataan ungkapkan, kamu boleh ubah mindset kamu kepada tinggalkan sorang-sorang. Jadi dia nak suruh tinggalkan sorang-sorang Q ni. Bila nak tinggal sorang-sorang Q ni, kita pindah R dulu. Sebab R ni tak melekat dengan Q. R ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi dekat sini kita nak tinggalkan Q, tapi kita ada negatif 2. Negatif 2 dengan Q ni kamu kena faham. Negatif 2 darab Q dapat negatif 2Q. Kenapa cikgu tulis? Sebab cikgu nak kamu faham. Dia dalam keadaan darab, bukan negatif jadi positif. Jadi darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Kamu akan dapat P tolak dengan R per dengan negatif 2. Jadi dekat sini negatif ni bawa ke atas. Ni ramai tak tahu ni. Jadi bila negatif bawa ke atas, dia akan jadi macam ini. Jadi kamu kena nampak simbol dia. Negatif darab dengan positif, kamu dapat negatif P. Negatif darab pula dengan negatif, kamu akan dapat positif R per 2. Okey, kat sini tak, kalau kat sini kan kamu boleh nampak lah. Cuma untuk siapa-siapa yang tak nampak, R ni positif, cikgu boleh letak kat depan. P ni negatif, cikgu boleh letak dekat belakang. Sama je. R kat belakang dia positif, dekat depan pun dia positif. P dekat depan negatif, dekat belakang pun dia negatif. Jadi dekat sini kita tengok jawapan kita. R tolak P per 2, jawapan dia B. Jelas ke nombor 12? Jelas.
Syarifah dapat jawab tak yang ni hari tu? Dapat. Bagus. Jibril dapat jawab Jibril? Hentam. Tak, salin. Okey, dah ke? Boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan 13. Okey. Jadi soalan 13 dekat sini memasukkan nilai pula. Adalah tentang memasukkan nilai. M sama dengan 2 punca kuasa N tolak P. Hitung nilai N. N tu berapa apabila M sama dengan 1 dan P sama dengan 5. Jadi M kita 1. Masukkanlah 1. Sama dengan 2. N. P kita 5. Masukkanlah 5. Nampak? Cikgu masukkan. Masukkan je nilai. Jadi negatif pindah ke sebelah. Kamu akan dapat positif. 2 punca kuasa N. 1 tambah 5 dapat 6. 2 punca kuasa N. Nak alih 2 tu kamu kena faham. Dia dalam keadaan darab. Macam mana cikgu tahu dia dalam keadaan darab? 2 darab punca kuasa N. Dapatlah 2 punca kuasa N. Cikgu nak nampakkan dekat kamu dia dalam keadaan darab. Maksudnya dekat sini darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Jadi 6 bahagi dengan 2. Kamu akan dapat 3. Sampai sini jelas ke? Jelas. Jelas. Okey. Punca kuasa. Kita tak nak punca. Kita nak N je. Punca kuasa pindah ke sebelah dia jadi apa? Kuasa Kuasa 2. 2. Yes. 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 kamu dapat 9. Jawapan nombor 13 adalah D. Salin. Salin terus. Dah ke? Boleh cikgu teruskan soalan seterusnya? Boleh. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan 14. Okey, kita pergi kepada soalan 14 Okey, soalan 14 masing-masing boleh tengok di hadapan. Raja di bawah menunjukkan sebuah trapezium. Diberi luas trapezium adalah L SCM kuasa 2. Antara berikut manakah yang tidak benar? Sekarang ni kita tengah bercakap tentang luas trapezium. Jadi salin ni. Jadi luas trapezium di sini kita kena tahu basic dia dulu.
iaitu formula untuk luas trapezium. Okey, formula untuk luas trapezium sini A, sini B1 dan sini B2. Formula trapezium, luas trapezium adalah 1/2 darabkan dengan A darab B1 tambah B2. Sampai sini jelas? Boleh faham? Boleh. Boleh. Jadi masukkan nilai L sama dengan 1/2. A kamu dekat sini adalah R. Tukar dia jadi R. Darab B1 dekat atas dekat sini adalah P. Jadikan dia P. Tambah B2 kamu dekat sini adalah P tambah 2Q. Selesaikan. R kalau darab dengan 1 kamu boleh jadi R/2. Buka kurungan dekat sini P tambah P. P tambah P. Kamu akan dapat 2P. Tambahkan dengan 2Q. Sekarang kita ingat balik pemfaktoran level 1. 2 dengan 2 adalah dalam sifir yang sama. Bila dia dalam sifir yang sama, kita boleh keluarkan daripada kurungan. Bila kita keluar, kita nampak 2 dekat sini, 2 dekat sini. 2 bahagi 2 kita boleh potong. Sebab dia bahagi, dia akan dapat 1. Jadi tinggallah L sama dengan R. P tambah Q. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Jadi jawapan yang pertama A, L sama dengan R, P tambah Q ni betul. Okey, sekarang ni dia nak suruh cari manakah yang tidak benar. Sama ada L, P, Q, R. Kamu kena ungkapkan. Jadi dekat sini cikgu nak ungkapkan R pula. Cikgu nak ungkapkan R pula. Jadi L sama dengan R, P tambah Q dalam kurungan. Bila cikgu nak tinggalkan R sorang-sorang, P tambah Q ni darab, pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Dia akan jadi L. P tambah Q sama dengan R. Jadi sepatutnya R adalah L per P tambah Q. Sekarang ni yang D, tengok kat D. R sama dengan L per 2. Dia ada 2. Sepatutnya tak ada 2. Sebab 2 dah dipotong dekat sini. Jadi jawapan kita kat sini adalah D. Sebab D tu adalah yang tidak benar. Jelas? Jelas. Dah salin dah ke tengah salin? Dah. Okey. Tengah salin. Okey. Dah ke? Boleh cikgu pergi kepada soalan 15? Boleh. Boleh. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan 15. Okey. Ciri-ciri poligon. Punyalah senang soalan ni. Mempunyai 5 sisi. Poligon apa yang mempunyai 5 sisi? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Poligon apa yang ada 5 sisi? Pentagon. Yes. Terus dapat jawapan. Dia adalah pentagon. Itu sahaja. Okey. Jadi kita kena ingatlah nama-nama dia. Kalau 5 sisi, kalau 6 sisi, kalau 7 sisi, kalau 8 sisi, kalau 9 sisi, kalau 10 sisi. Kalau 5 sisi, nama dia pentagon. Kalau 6 sisi, nama dia heksagon. Kalau 7 sisi, nama dia heptagon. Kalau 8 sisi, nama dia oktagon. Kalau 9 sisi, nama dia nonagon.
dan 10 sisi nama dia dekagon. Jelas ke semua? Jelas. Jelas. Jadi 15 jawapan dia adalah pentagon sebab dia kena pada 5 sisi. Selesai. Okey, kita pergi pula kepada soalan 16. Antara berikut yang manakah tidak benar? Berdasarkan yang cikgu dah ajar tadi, kita just comparekan sahaja. Kamu tengok dekat sini heksagon dia kata 7. Sepatutnya heksagon hek adalah untuk 6. 7 adalah untuk hep. Jadi dekat sini jawapan kita yang tidak benar adalah soalan nombor 16, jawapan dia A. Jelas? Jelas. Okey. Jelas. Itulah jawapan dia. Okey, boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey. Jadi cikgu teruskan kepada soalan 17. Soalan 17 dekat sini, masing-masing ada ke ni kat sini nak dengar suara sikit. Ada ke? Ada. Ada. Salin tau, salin. Takut masuk dalam periksa nanti. Okey, soalan 17. Raja di bawah PQRS ialah bucu bagi poligon sekata. Bila dia cakap poligon sekata dekat sini, kita boleh faham yang semua panjang tu adalah sama. Sebab poligon sekata membawa maksud semua sisi adalah sama. Sampai sini jelas? Jelas. Jelas. Okey. Namakan poligon tu. Macam mana kita nak namakan dia kalau kita tak tahu sisi? Jadi yang pertama sekali kita kena cari sisi ataupun bucu lah. Ada orang guna bucu, ada orang guna sisi. Maksudnya dekat sini kamu kena cari n sama dengan berapa. Jelas ke semua? Jelas. Jadi nak cari nilai n sama dengan berapa? Ada dua jenis formula untuk poligon sekata. Formula pertama adalah jumlah sudut pedalaman. Jumlah sudut pedalaman dekat sini formula dia adalah n tolak 2 darab 180. Ni jumlah sudut pedalaman. Formula yang kedua adalah kita panggil dia sudut pedalaman. Jumlah sudut adalah hasil tambah. Sudut pedalaman adalah satu sudut dekat sisi belah dalam poligon. Sudut pedalaman formula dia adalah n tolak 2 darab 180 per dengan n. Ini formula untuk sudut belah dalam. Dapat nota cikgu? Dapat. 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 Okey, salin. Sekarang dekat sini kita nak kena cari sudut pedalaman. Sebab daripada sini kita boleh dapat satu sudut pedalaman. Macam mana cikgu boleh dapat? Sebab cikgu nampak satu segitiga, nama dia segitiga sama kaki. Sebab apa dia sama kaki? Sebab sisi dia sisi yang sama. Sisi yang sama bermaksud dia adalah poligon sekata. Jadi untuk segitiga sama kaki dekat sini cikgu keluarkan. Cikgu boleh dapat nilai bucu dekat R. Sebab kalau ni segitiga sama kaki, kalau sini 18, sini pun 18. Jadi kita boleh dapat bucu dekat R. Jadi kalau segitiga, jumlah sudut pedalaman untuk segitiga berapa? 180. Pandai. Kena ingat Kena ingat. Kalau still tak ingat, kamu pakailah formula dekat atas ni. Jumlah sudut pedalaman 1, 2, 3. Jadi dia ada 3 bucu, n sama dengan 3. Pakailah formula ni. N tolak dengan 3 tolak dengan 2 darab 180. Kamu tekan kalkulator, kamu dapat 180. Maksudnya hasil tambah segitiga ni, bucu pertama, bucu kedua tambahkan dengan bucu warna hijau sama dengan 180. Itu yang dimaksudkan sebagai hasil tambah. Sampai sini boleh follow lagi ke? Boleh. Okey. Jadi bila kita nak cari bucu yang warna hijau, kita akan dapat 180 tolak 18 tolak 18. Jadi bucu yang warna hijau di sini
kita akan dapat 180 tolak 18 tolak 18, kita akan dapat 144. Maksudnya di sini adalah 144. Jelas ke semua? Jelas. Jadi, bila kita dah dapat 144 guna formula ini. Sebab kita dah tahu dah sudut pedalaman dia. Tengok cikgu gunakan. Sudut pedalaman adalah sama dengan N. Sudut pedalaman adalah sama dengan N sama dengan N tolak 2 sama dengan N tolak 2 darab 180 per dengan N. Jadi sudut pedalaman kita dah dapat tadi 144. Gantikan dengan 144 sama dengan N tolak 2 darab 180 per dengan N. Itu cara dia. Ainam Husna dapat ke ni? Dapat cikgu. Okey. N ni kan bahagi. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. 144 darab dengan N kita dapat 144N. Ni kan darab kita selesaikan. 180 darab dengan N kita dapat 180N. 180 darab dengan negatif 2 kita dapat negatif 360. Sampai sini jelas? Boleh follow lagi ke? Boleh. Okey. Boleh. Sebutan serupa di sini adalah 180 positif pindah ke sebelah dia jadi negatif 180N. Kita pun selesaikan 144 tolak 180. Kita dapat dekat sini negatif 36N. Jadi nak cari N je. N tu apa? N tu sisi. Ni cikgu dah tunjuk tadi. Jadi ni kan darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Dekat sini N kamu tekan kalkulator kamu dapat 10. Maksudnya sisi kamu bagi poligon sekata ni adalah sama dengan 10. Jadi kalau 10 nama dia nama apa? Dekagon. Yes, nama dia adalah dekagon. Jawapan dia adalah C. Jelas? Jelas. Okey, dah cikgu teruskan kepada soalan 18. Ke tengah salin lagi? Dah. Cikgu. Cikgu. Ya. Tak ada macam tak ada jalan yang pendek lagi ke? Jalan yang pendek lagi. Sekejap Ah, Jalan yang pendek lagi. Kalau jalan yang pendek lagi tak adalah Jibril. Cikgu tak jumpa. Sorry. Sebenarnya dia pendek je. Dia pendek je sebenarnya. Sebab cikgu terang tu nak bagi kamu faham. Jadi nampak panjang sikit. Tak adalah Jibril sebab dia pakai sudut pedalaman. Sudut pedalaman ada dua formula ni. Sorry tak ada. Okey yang Jibril? Okey. Dah salin dah? Dah. Okey, cikgu nak terus ke soalan berikutnya. Boleh? Boleh. Okey, cikgu terus kepada soalan 18. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan 18. Boleh ke cikgu nak pergi kepada soalan 18? Boleh. Okey, jadi masing-masing nota yang seterusnya adalah tentang paksi simetri. Paksi simetri bagi poligon sekata
adalah mengikut bilangan bucu dia. Sebagai contoh, kalau cikgu cakap poligon tu ada 4 sisi, iaitu kamu kena faham dia ada 4 paksi simetri. Boleh faham semua? Tu senang nak ingat. Okey, boleh follow? Boleh. Jadi bila dia kata ada 10 paksi simetri, bila dia kata ada 10 paksi simetri, bermakna dia ada berapa sisi? 10. Yes, dia ada 10 sisi. Boleh follow lagi? Boleh. Jadi N sama dengan 10. Jadi dia nak apa? Dia nak hasil tambah sudut pedalaman. Hasil tambah sudut pedalaman N tolak 2 darab 180. N kita 10 tolak dengan 2 darab 180. Kamu pun tekan kalkulator. Kamu akan dapat jawapan dia 1440. Ni jawapan dia. Siapa yang tak tahu benda ni, dia tak boleh buat. Sebab dia tak tahu dia nak gantikan nilai N tu dengan apa. Jelas? Jelas. Jelas. Dah ke? Boleh cikgu teruskan? Boleh. Boleh. Okey. Okey, dah apa Zulaika dah ke? Dah. Okey. Okey, cikgu nak pergi kepada soalan 19, boleh? Boleh. Okey. Okey, boleh ke ni? Cikgu nak dengar suara sikit. Sorry lah, cikgu ada parent tanya, ada kelas ke mana ni. Okey, cikgu pergi kepada soalan 19. Okey. Jadi kalau siapa-siapa ada soalan, jangan malu nak tanya. Syiham ada soalan ke setakat ni, Syiham? Tak ada. Okay, ada soalan tanya, jangan diam tau. Okey, kalau kamu diam, kita bukan main teka-teki tau sekarang ni. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan kita nak cari nilai X. Yang pertama sekali, baca raja di bawah PQRST. PQRST adalah pentagon sekata. Bila dia cakap pentagon sekata, kamu boleh cari nilai sudut di setiap bucu. Pentagon bermaksud N sama dengan 5. Jadi untuk bucu, setiap bucu yang warna biru ni pakai formula sudut pedalaman. Macam mana? Kamu ambil N tolak 2 darab 180 per dengan N. Pakai formula ni, masukkan je nilai 5. 5 tolak 2 darab 180 per dengan 5. 5 tolak dengan 2 dapat 3 darab 180 per dengan 5. Kamu tekanlah. 3 darab 180 dapat 540 bahagi dengan 5. Kamu dapat 108. Jadi sini 108, sini 108, sini 108. Okey.
Sampai situ jelas ke semua? Jelas. Okey, dia nak Jelas. cari X. Dia nak cari X. X sama dengan berapa? Jadi dekat sini kita boleh nampak dia dalam segitiga. Bila dia dalam segitiga, kamu kena tengok balik RESTU adalah dalam garis lurus. Garis lurus sama dengan berapa darjah? 180. Yes, bermakna 180. cikgu boleh cari sudut warna merah. Sudut warna merah di dalam keadaan garis lurus. Jadi 180 tolak dengan 108. Kita akan dapat jawapan dia 72 darjah. Sampai situ boleh follow lagi ke? Boleh. Okey. Seterusnya, kita ada sini 90 darjah. Kita ada garis lurus juga, bermakna sini pun 90 darjah. Boleh follow lagi ke? Boleh. Jadi untuk segitiga, jumlah pedalaman untuk segitiga sama dengan berapa darjah? 180. 180. Maksudnya X tambah sudut warna merah 72 tambah sudut warna hijau 90 sama dengan 180. 72 tambah dengan 90 kita akan dapat 162. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. 180 tolak 162 kamu dapat X sama dengan 18. Jelas ke semua? Jelas. Salin. Dah ke? Cikgu nak teruskan? Dah. Yang lain nak dengar suara? Boleh. Dah. Okey, cikgu pergi kepada soalan 20. Jadi ini adalah soalan yang terakhir, iaitu soalan nombor 20 bagi objektif. Okey, masing-masing follow ke ni? Salin ke semua jalan kerja cikgu ni? Salin. 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 Okey. Raja di bawah terdiri daripada dua poligon. Pentagon M mempunyai satu paksi simetri. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Ingatlah cakap cikgu, bila dia cakap pentagon sekata, tak jadi masalah. Kamu dah boleh terus dah cari sudut dia dekat dalam ni. Yang penting, kena ingat formula dia. N tolak 2 darab 180 per dengan N. Berapa bucu dia ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bermakna N kita sama dengan 8. Masukkan dalam formula ni. Jadi bila kita masukkan dalam formula ni,
8 tolak 2 darab 180 per dengan 8. 8 tolak 2 darab 180. Kamu akan dapat 1080 per dengan 8. 1080 bahagi dengan 8, kamu dapat 135. Maksudnya sini 135, sini 135. Semua tempat lah, semua tempat. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Jadi bila dia fokus dekat X, cikgu stop kat sini je lah. Cikgu stop kat sini sahaja. Okey, seterusnya kita fokus kepada M. Untuk nilai M ni, dia kata ada satu paksi simetri. Mana paksi simetri ni kamu kena ingat. Dia datang daripada sudut. Ni sudut, ni paksi simetri dia. Bermakna, maksud paksi simetri dekat sini, kalau sini 90, atas 90, bawah pun 90. Bawah 130, atas pun 130. Jadi kamu boleh cari sudut warna merah ni. Sudut warna merah, dia kan dalam pentagon. Bila pentagon, cari jumlah sudut pedalaman N tolak 2 darab 180. Ada berapa bucu? Ada 5. 5 tolak 2 darab 180. Kamu tekan kalkulator, kamu dapat 540. Guna 540 ni untuk kamu cari sudut warna merah. 90 tambah 90 tambah 130 tambah 130 tambah sudut warna merah sama dengan 540. 90 tambah 90 tambah 130 tambah 130, kita dapat 440. Jadi sudut warna merah sama dengan positif pindah ke sebelah, dia jadi negatif. 540 tolak 440, kita dapat sini 100 darjah. Jelas ke semua? Jelas. Okey, cikgu nak tanya. X tambah sudut warna hijau tambah sudut warna merah. Dia membentuk bulatan. Bulatan berapa darjah? 360. Yes. X, sudut warna hijau 135, sudut warna merah 100, bulatan 360. Jadi X sama dengan 360 tolak 135 tolak 100. Jadi 360 tolak 135 tolak 100, kamu akan dapat X sama dengan 125. Salin. Jelas ke jalan kerja cikgu? Cikgu buat lain-lain warna tu. Jelas. Jelas. Dah ke? Dah salin ke? Dah. Ke Dah. tengah salin? Dah. Okey. Kita pergi kepada soalan berikutnya. Okey, soalan berikutnya. Kita pergi kepada soalan untuk bahagian B. Tapi untuk set 2, cikgu tak buat macam ni tau. Sebab susah. Ada yang WhatsApp cikgu tak faham soalan. Susah. Jadi dekat sini untuk soalan A, macam biasa kita akan ada 4 benda, tambah, darab, tolak dengan bahagi.
Kalau tambah, formula dia nombor depan tolak belakang. Kalau darab, formula dia nombor depan bahagi belakang. Jadi, sama je benda yang kamu pakai untuk belah bawah tu. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kepada 3, 6, 12, 24. Oh, kamu nampak dia makin meningkat. Bila makin meningkat, kamu kena fahamlah sama ada dia tambah ataupun darab. Jadi dekat sini jawapan dia darab lah. Jadi 6 bahagi dengan 3. 6 bahagi dengan 3, kamu akan dapat 2. Maksudnya, sini darab 2, sini darab 2, sini pun darab 2. Jelas ke semua? Jelas. Jelas. Itu cara dia. Itu A kita. Okey, kemudian kita pergi kepada B kita. Kita pergi kepada B kita. Okey, soalan B dekat sini, dia meningkat juga. Cumanya kamu pakai tambah. Tambah depan tolak belakang. 6, belakang kita 3. Jadi, alamak cikgu silap warna. Okey, nombor depan tolak nombor belakang. 6 tolak 3, kita dapat 3. Maksudnya tambah 3, tambah 3, tambah 3. Itu jawapan B kita. Iaitu tambah 3. Jelas ke B kita? Jelas. Okey. Kemudian kita pergi kepada C kita. Kita pergi kepada C kita. Okey, untuk C ni, kalau dia dalam keadaan perpuluhan, macam cikgu nasihatkan kamu tadi, pakai darab. Mana cikgu nasihat kat kamu tadi? Cikgu pun dah terlupa dah soalan berapa. Ni. Kita pakai darab. Kalau perpuluhan pakai darab dulu. Walaupun kamu nampak nombor tu makin mengecil. Jelas semua? Jelas. Jelas. Okey. Jadi dekat sini kita pakai darab nombor depan bahagi dengan nombor belakang. Depan bahagi belakang. 0.3 bahagi dengan 3. Dekat sini kamu dapat 10. 0.3 bahagi 3 kamu dapat 10 pula dah. Kamu dapat 0.1. Maksudnya sini darab 0.1, sini darab 0.1, sini pun darab 0.1. Jelas ke semua? Jelas. Okey, itu soalan C. Ingat tahu soalan cikgu tu. Okey, akhir sekali kita pergi kepada soalan D. Untuk soalan D, punyalah senang soalan ni. Janganlah salah dalam UESA nanti. Okey, jadi dekat sini kita nampak dia makin kecil. Cikgu pakai tolak. Tolak formula dia depan, tolak belakang. -1 tolak 3, kamu dapat -4. Maksudnya, tolak 4, tolak 4, tolak 4. Jelas ke semua? Jelas. Boleh ke cikgu minta kamu skor kalau masuk pola dan jujukan ni? Boleh ke? InsyaAllah. InsyaAllah. Cubalah. Senang je nak cari pola tu. Okey, selesai dah dekat situ. Sebab apa? Sebab dalam form tu yang susahnya adalah soalan algebra macam ni. Jadi cikgu akan jawablah. Soalan 2A. -2 X tolak 3. Buka kurungan -2 darab dengan X. Kita dapat -2X. -2 darab -3 kita dapat +6. -2X tambah 6. Ini jawapan kita. Jelas ke semua? Jelas. Jelas. Ni jawapan kita 2A. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 3. Pilih jawapan benar ataupun palsu. Y ialah Y adalah perkara rumus bagi 5X tambah X kuasa 2 sama dengan Y. Cikgu nak tanya kamu, kat sini benar ke palsu? Benar. Yes, dia dikira sebagai benar. Sebab bila dia kata Y adalah perkara rumus, maksudnya dekat sini Y dah duduk sorang-sorang. Boleh faham? Boleh. Kalau dia kata Y, ungkapkan Y, maksudnya Y tu tak duduk sorang-sorang lagi. Cikgu ulang.
Kalau dia kata ungkapkan Y, maksudnya kamu kena tinggalkan Y duduk sorang-sorang. Maksudnya Y tak duduk sorang-sorang lagi. Bila dia kata Y ialah perkara rumus, Y tu dah duduk sorang-sorang. Jelas? Jelas. Jelas. Yang lain dapat ke nota cikgu ni? Dapat. Dapat. Okey, Dapat. ni 3-2. Okey. P ialah perkara rumus. Oh, cikgu teralih ke? Patutlah cikgu pelik. Okey, P ialah perkara rumus. Cikgu nak tanya, ni benar ke palsu? Benar. Palsu. Palsu. Kenapa? Kenapa palsu? Sebab ada lagi satu P. Yes, pandai. Macam cikgu bagi tahu tadi, P ialah perkara rumus. Tadi kita cakap Y. Y ni dah duduk sorang-sorang. Sekarang P ni kita nak cakap dia perkara rumus, P tu kena duduk sorang-sorang. Masalahnya P ada dekat sini, ada dekat sini. P ni nak duduk sorang-sorang, dia kena dekat satu tempat je. Jadi ini dikira sebagai palsu. Jelas ke semua? Jelas. Ada siapa-siapa nak tanya cikgu ke? Okey ke setakat ni? Okey. 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 Itulah jawapan dia. Okey, ni W ni dah perkara rumus ke tak? Cikgu nak tanya kamu semua. W ni perkara rumus ke tak? Tak. Tak. Kenapa tak? Ada punca Sebab ada kuasa. punca kuasa. Yes, pandai sebab dia ada punca. Jadi W tu bukan perkara rumus. Okey, cikgu pergi kepada soalan di bawah. Okey. Bulatkan segi empat tepat yang mempunyai luas 2x tambah 5, 2x tambah 1. 2x tambah 5, 2x tambah 1. Yang pertama sekali, bila kamu nampak dekat sini, segi empat tepat, maksud dia dekat sini, bila dia cakap 2x tambah 1 dan 2x tambah 5. Kamu kena cari segi empat, yang ada luas ni. Kenapa dia cakap ni luas? Sebab luas untuk segi empat adalah panjang darab lebar salin. Maksudnya ini akan jadi kamu punya panjang. Ini akan jadi kamu punya lebar. Jelas ke sampai sini? Boleh faham? Boleh. Boleh. Jadi, bila dia kata panjang kita adalah, cikgu masukkan terus 2x tambah 1, maksudnya bawah ni terus bukan. R dengan S tu terus bukan. Jelas? Jelas. Okey. Sekarang P dengan Q. Okey, dekat P ni lebar dia 2x tambah 3. Jadi dia nak lebar kita 2x tambah 5. Jadi salahlah P tu sebab lebar dia 2x tambah 3. Jadi jawapan dia Q. Tak payah kira pun. Nampak je. Jelas ke semua? Jelas. Tapi kalau kamu nak kira, boleh tak jadi masalah. Kiraan dia. Kalau cikgu cakap sini 4, cikgu cakap sini 10. Berapa panjang yang ini? Cikgu nak tanya kamu. Berapa panjang X? Kalau sini 10, sini 4. Berapa panjang X? 6. Macam dapat 6? 10 tolak 4. Okey, pandai. 10 tolak 4. Sekarang cikgu buang nilai 10 dengan 4. Bermakna bila cikgu nak cari panjang yang ni, kita ambil 4x tambah 2, tolakkan dengan 2x tambah 3. Jelas ke semua sampai sini? Jelas. Okey. 4 darab x kita dapat 4x. 4 darab 2 kita dapat 8. Negatif darab 2x kita dapat negatif 2x. Negatif darab 3 kita dapat negatif 3. 4x tolak dengan 2 kita akan dapat 2x. 8 tolak dengan 3 kita akan dapat 5. Bermakna dekat sini 2x tambah 5. Nampak sama? Menjawab ke semua? Ya. Salin. Atira okey ke setakat ni Atira? Ke dah blank dah?
Okey. Okey, sampai sini semua okey ke? Okey. 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 Dah, cikgu nak terus kepada soalan yang berikutnya. Boleh ke cikgu teruskan? Boleh. 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 Alright. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan seterusnya. Raja di bawah terdiri daripada 4 buah segi 4. Nyatakan luas bagi segi 4S. Jadi, masing-masing boleh tengok di hadapan bila kita nak cari luas segi 4S. Tadi kita kan dah cari. Iaitu, sekarang ni dia nak S pula. Luas segi 4S. Luas segi 4S adalah untuk dia punya lebar kita dah dapat 2x tambah 5. Sampai sini semua jelas? Jelas. Untuk dia punya panjang dekat sini kita kena ambil 3x tambah 2 tolak dengan 3x tambah 2 tolak dengan 2x tambah 1. Jadi 3x tambah 2 tolak ni negatif 2x negatif 1. 3x tolak 2 kita dapat x. 2 tolak 1 kita dapat 1. Bermakna ini adalah x tambah 1. Bermakna luas S adalah 2x tambah 5 dan x tambah 1. Jelas? Jelas. Okay. Dapat ke? Dapat. Okey, cikgu nak terus kepada soalan berikutnya. Boleh ke? Boleh. Yang lain nak dengar suara? Boleh. Boleh. Seorang je boleh. Boleh. Yang lain? Boleh. Okey, Boleh. jadi luas C cikgu dah jumpa. Yang manakah perkara rumus? Okey, cikgu nak tanya kamu. Yang mana satu perkara rumus dekat sini? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Nombor 2. Ya, betul. Nombor 2. Kenapa Syarifah dia dikira sebagai perkara rumus? Sebab Y dia ada 1 je. Okey, pandai. Jadi cikgu dah ajar tadi, rumus, bila kita cakap perkara rumus, Y mesti duduk dekat sebelah bahagian saja. Nombor 1 ni, kenapa dia bukan dikira sebagai perkara rumus, Y ni duduk dekat dua-dua belah, jadi salah. Jadi untuk perkara rumus, Y mesti duduk dekat satu bahagian sahaja. Menjawab ke semua? Ya. Yang lain okey ke yang lain? Boleh. Okey. 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 Yang manakah poligon sekata? 1, 2, 3. Mana satu? 2 dan 3. Ya, 2 dan 3. betul. Itulah jawapan dia. Poligon sekata dekat sini adalah 2 dan 3. Siapa jawab 2 je salah.
Betul je. Tapi tak dapat full mark lah. Dekat sini ada 2 point, 2 markah. Inilah antara sebab cikgu jadikan je semua soalan objektif. Sebab ada yang jawab satu je, hilang satu markah kat sini. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan B. Ingat lagi tak cikgu ajar tadi kalau dia poligon sekata, berapa paksi simetri dia? Macam mana kita nak tahu berapa paksi simetri dia kalau dia poligon sekata? Tengok sisi. Yes, tengok sisi ataupun tengok bucu. Kita kira bucu dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Automatik jawapan dia 10. Jelas ke semua? Jelas. Kalau poligon sekata, bilangan paksi simetri adalah mengikut bilangan bucu ataupun sisi. Bucu ke sisi ke samalah N dia. Okey, menjawab. Okey, jadi cikgu akan terus kepada soalan yang berikutnya. Mana satu poligon sekata? Cikgu nak tanya kamu. Macam mana kita nak tahu dia poligon sekata? Siapa boleh bagi tahu? Syarifah, macam mana kita nak check dia poligon sekata? Saya lupa cikgu. Okey, kita boleh cuba dan uji. Kita boleh cuba dan uji. Sebagai contoh, kalau dekat sini kita cuba, kamu boleh guna teknik cuba dan uji. Kalau kamu tak tahu dia poligon sekata, kamu boleh guna teknik cuba dan uji. Tapi kalau kamu malas nak cuba dan uji, kamu pakai formula sudut pedalaman bagi poligon sekata. Apa dia? Okey, sudut pedalaman, cikgu dah tunjuk dah tadi. Sudut pedalaman adalah sama dengan N tolak 2 darab 180 per dengan N. Sekarang kalau dia 108, kamu masukkan N tolak 2 darab 180 per dengan N. Kalau dia 120, masukkan 120 sama dengan N tolak 2 darab 180 per dengan N. Jadi ini, bila kamu dapat nombor tu perpuluhan, dia bukan poligon sekata. Jelas ke semua? Jelas. Dapat N dalam keadaan perpuluhan. Itu adalah bukan poligon sekata. Okey ke semua? Diam je ni. Dapat ke setakat ni nota-nota cikgu? Dapat. Dapat. Okey. Jadi nak selesaikan sama je lah teknik macam tadi. Contohlah cikgu nak cari yang ni kan. N pusing ke sebelah. 120 N. 180 darab dengan N. Kita dapat 180 N. 180 darab pula dengan negatif 2. Kita dapat negatif 360. Sama je. Sama je dekat sini. Jadi dekat sini negatif pindah ke sebelah. Dia jadi positif 120 N tambah dengan 360. Alamak, sorry cikgu terbalik. Negatif. Positif 180 pindah ke sebelah, dia jadi negatif 180 N. Jadi 120 tolak dengan 180, kita dapat negatif 60 N. Negatif 360. Negatif 60 pindah ke sebelah. Kamu akan dapat 6. Jadi ini dikira sebagai poligon sekata. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Dia dikira sebagai poligon sekata sebab apa? Sebab dia tak dapat perpuluhan. Kalau yang ni kita cuba N pindah ke sebelah 108 N sama 180 darab dengan N 180 N. Ini negatif 360. Pindah ke sebelah 108 N tolak dengan 180 N. Negatif 360. 108 tolak 180, kamu dapat negatif 72 N. Jadi negatif 72 pindah ke sebelah negatif 360 per dengan negatif 72.
Kamu tekan dekat sini, kamu akan dapat N sama dengan 5. Bila dua-dua dalam keadaan bukan perpuluhan, kamu boleh cakap dua-dua adalah poligon sekata. Jelas ke semua? Jelas. Kalau kamu dapat perpuluhan, itu adalah bukan poligon sekata. Zulaika, okey ke setakat ni Zulaika? Ke dah pening dah? Okey je. Okey je. Aina Husna macam mana Aina Husna? Okey. Okey. Itulah jawapan dia. Okey. Jadi kita dah nak habis dah ni. Kita dah nak habis dah. Alamak. Banyak lagi lah pula. Alamak. Kita dah nak habis dah ni. Okey. Jadi dekat sini kita akan pergi kepada nilai-nilai soalan yang seterusnya lah. A tambah B tambah C. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita akan pergi kepada dia nak dekat sini A tambah B tambah C. A tambah B tambah C. PQT, QRU, RPS adalah garis lurus. Okey, A tambah B tambah C dekat sini dia berada dekat dalam segitiga. Jumlah segitiga, jumlah sudut pedalaman untuk segitiga sama dengan berapa? 180. Yes, ini sahaja jawapan dia, no calculation ni. Jelas? Boleh faham? Boleh. Boleh. Yang lain nak dengar suara? Boleh. Jelas. Boleh. Okey, tu jawapan dia. Okey, A tambah pula dengan D. A tambah dengan D dia dalam keadaan garis lurus. Garis lurus sama dengan berapa? 180. Yes. Okey, DEF. DEF adalah sudut pengeluaran. Sudut pengeluaran poligon adalah sama dengan berapa? 360. Yes, pandai. Sudut pengeluaran semua jenis poligon mesti sama dengan 360. Jadi jawapan dia adalah 360. Tu nota tu kena ingat tu okey, cikgu teruskan bahagian C, expand. Kita menjawab kepada soalan 1A. Jangan risau cikgu berhenti 10.30. Tapi cikgu walaupun tak sempat, at least cikgu pergi seberapa jauh yang cikgu boleh. 2/3 darab dengan 3x tolak dengan 9. Kalau yang ni, untuk siapa-siapa yang tak faham, untuk pendaraban, kalau dalam keadaan pecahan, darab atas dulu. Tak payah fikir yang bawah dulu. 2 darab 3x, kamu akan dapat 6x. 2 darab dengan negatif 9, kamu akan dapat dekat sini negatif 18/3. Baru kamu fikir belah bawah, 6 bahagi 3 dapat 2x. 18 bahagi 3 dapat 6. Jelas ke semua? Okey. Okey. Okey, itulah cara dia. 18 bahagi 3 dapat 6. Betul kan? Okey. Jadi jawapan dia adalah 2x tolak 6, nombor 1. Okey, faktorkan. Jadi ini adalah soalan cikgu yang terakhir. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Ni dah soalan terakhir dah. Kamu salinlah. 5x, x tolak 1, tolak 2x tolak 1. Mula-mula 5x darab x kita dapat 5x kuasa 2. 5x darab negatif 1 kamu dapat negatif 5x. Negatif 2 darab dengan x kamu dapat negatif 2x. Negatif 2 darab dengan 1 kamu akan dapat positif 2. Ni kurungan dia kat sini, takut kamu confuse. Okey, sekarang 5x kuasa 2. Yang ni kamu akan dapat 7. Negatif 7x tambah 2. Yang ni adalah pemfaktoran level 3. Okey. Jadi, masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjukkan. Pemfaktoran level 3 kita buat guna bentuk lazim. Okey, ini A kita, ini B kita, ini C kita. Bentuk lazim kita dekat sini adalah,
Bentuk lazim kita dekat sini macam ni. Ini bahagian A kita, ini bahagian C kita, ini bahagian B kita. Sampai situ jelas? Jelas. A dia kena dapat 5x kuasa 2. Dan C dia mesti dapat 2. Dan akhir sekali B kamu kena dapat negatif 7x. Jadi dekat sini senangnya adalah 2 lah. Sebab daripada sini kamu akan nampak untuk darab, untuk dapat 2. Ini bahagian darab ya. Ini bahagian darab. Ini bahagian tambah. Apa darab 2 jadi 2? Apa darab 2 jadi 2 pula? Apa darab apa jadi 2? 1 darab 2. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Jadi kita akan pergi kepada dekat sini, kita akan buat 5 darab dengan 1. 5 darab dengan 1. Okey. Jadi, ini x lah. 1x tambah dengan 5x dapat 6. Jadi cara dia dekat sini adalah, kamu kena fikir macam mana dia darab, dia dah jadi 5 tau. Jadi cara dia, 1x darab dengan 5x kamu dapat 5x kuasa 2. Sampai sini jelas? Jelas. Okey. Kemudian darab silang, 5x darab dengan 1 kamu dapat 5x. 1x darab dengan 2 kamu dapat 2x. Okey, kita tambah. 5x tambah 2x dapat berapa? 5x dapat 10. 5x tambah 2x dapat berapa? 7. 7. Rasa-rasa dia dapat tak negatif 7? Tak. Tak. Jadi bila dia tak dapat, dekat sini kamu letaklah negatif. 5x darab negatif 1 dapat negatif 5. 1x darab 2 dapat negatif 2x. Negatif 5x tambah dengan negatif 2x dapat tak negatif 7x? Dapat. Bermakna ini kurungan kita yang pertama. Kurungan pertama x tolak 1. Kurungan kedua 5x tolak 2 sama dengan kosong. Ini jawapan dia. Pemfaktoran level 3. Semoga jelas apa yang kita belajar hari ini. Cikgu minta maaf termakan masa kamu lama sikit. Tak apalah, kita pun mula lambat sikit kan tadi kan. Yang penting sebenarnya cikgu buat semua ni adalah untuk kamu, bukan untuk cikgu. Cikgu kerja lebih masa buat soalan. Nak jadikan dia dalam Google Form dan cikgu buat lebih kerja, lebih usaha untuk cikgu semak. Dan untuk bukan sekadar semak, cikgu cari study nota semua untuk kamu boleh jawab UASA. Sekarang ni semua terserah kepada diri kamulah. Cuba untuk skor A. Boleh ke semua? Boleh. Okey, jadi sampai situ sahajalah kelas kita. Dah pukul 10.33, tak naklah makan masih lama. Jadi terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.